Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Pertamanya mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas taufiknya dapat kita meneruskan kuliah Syarah Akidah Tahawiyah jilid kedua yang diterjemahkan oleh Fadil Ustaz Dr. Hasnan bin Kasan hafizahullah. Dan pada hari ini insya-Allah kita terus baca isi kandungan yang tercatat pada muka surat 131. 131 membincangkan tentang makna iman, iaitu membaca dalil-dalil yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah membuktikan bahawa amalan seseorang itu termasuk dalam rangkuman makna iman. Amalan manusia termasuk dalam rangkuman makna iman, iaitu orang-orang yang beriman, mereka wajib beriman, wajib beriman dan membenarkan agama Islam dengan hati mereka. Mereka juga wajib menyatakan dengan lisan mereka, dan mereka wajib beramal dan patuh terhadap ajaran Islam dengan amalan. Okey. Dan Syekh telah bawakan dalil ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, iaitu kalimah al-bir yang diterjemahkan ataupun apabila Abu Dzar Al-Ghifari ditanya oleh seorang anak muridnya tentang makna iman, Abu Dzar Al-Ghifari jawab dengan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, hingga akhir ayat. Itu dalam ayat tersebut diterangkan ciri-ciri keimanan bermula daripada iman dengan hati sampailah amalan-amalan. Jadi anak murid sahabat iaitu Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, kata saya bukan tanya tentang kalimah al-bir, tapi saya tanya tentang kalimah al-iman. Apa makna iman? Maka Abu Dzar jawab, sesungguhnya apa yang kau tanyakan pada aku telah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab dengan jawapan yang aku bacakan pada kamu tadi, iaitu jawab dengan ayat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib. Menunjukkan Nabi SAW mentakrifkan iman dengan albir, dan Allah takrifkan albir dengan amalan-amalan hati dan juga amalan-amalan anggota. Artinya iman ini mencakupi segala perkara, hati, qaul dan kata-kata, hatta kata-kata yang termasuk dalam takrif albir. Kemudian dalam Sahih Al-Bukhari, ini hadis yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Abi rahimahullah, apabila datang rombongan daripada Bani Abdul Qais, iaitu Wafd Abdul Qais, jumpa Nabi SAW, mereka bertanya tentang Islam. Nabi SAW menyebutkan tentang makna Islam, iaitu kata Nabi SAW, amurukum bil imani billahi wahdah, aku memerintahkan kalian agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala
dan mengesakannya. Kemudian Nabi bertanya lagi, atadruna mal iman? Nabi tanya kepada rombongan ini. Rombongan kita cerita yang lepas kisah mereka. Tahu tak kalian apakah erti iman? Nabi beritahu. Nabi kata, syahadatu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa iqamis salah wa ita'uz zakah wa an tu'addul khumusa minal maghnam. Nabi kata, iman adalah syahadah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iaitu iman ditafsirkan dengan syahadah, dan ini salah satu beramal lisan. Wa iqamus salah wa ita'iz zakah. Iqamus salah amalan anggota, ita'uz zakah juga amalan anggota yang berkaitan dengan harta. Wa an tu'addul khumusa minal maghnami, juga amalan anggota, iaitu memberikan 1/5 daripada hasil ghanimah. Jadi ini dalil lain yang dikemukakan oleh Imam Ibn Abis rahimahullah. Okey. Jadi kita masuk pada syarah. Kata Imam Ibn Abis ni yang kita sambung, muka surat 131. Memang sedia maklum bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bukanlah memaksudkan bahawa semua amalan-amalan ini merupakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa disertai iman di hati. Kerana di banyak tempat telah dinyatakan amalan itu hendaklah disertai oleh iman di hati. Okey, hadis tadi tak ada sebut pun membenarkan dengan hati. Begitu juga dengan beberapa hadis yang lain. Nabi takrifkan iman langsung kepada amalan lisan dan amalan anggota. Kenapa? Sebab tak ada khilaf. Tak ada satu pun kumpulan tak ada khilaf. Sebab apa? Sebab di tempat yang lain, banyak hadis yang lain, Nabi takrifkan bahawa iman itu adalah apa yang ada di hati. Hatta bila taqwa, Nabi at-taqwa hahuna, Nabi terangkan takwa terletak di hati. Takrif iman dan takwa dan sebagainya. Jadi tak perlu Nabi sebutkan supaya tidak memberi ruang pada golongan Karramiyah kata hadis ni menyokong pada kami, iman tu tak tasdik. Karramiyah dia kata siapa sahaja yang ungkapkan atau buat perkara keimanan, dia dah kira beriman, dan mereka ni telah memasukkan golongan munafik pun dalam takrif iman. Okey, maka dapatlah diketahui bahawa amalan-amalan ini perlulah disertai oleh iman di hati, iaitu yang dinamakan sebagai iman. Itu amalan perlu disertai. Jadi iman ni dia tak boleh, dia bukan hati sahaja, bukan anggota sahaja, bukan amalan hati sahaja, bukan amalan anggota sahaja, perlu disertai, perlu bersama. Itulah yang diangkat sebagai iman. Orang beriman wajib beriman dengan hati, ikrar dengan lisan, dan juga beramal perbuatan, baru sempurna imannya. Dalil manakah yang menunjukkan amalan terangkum dalam apa yang dinamakan sebagai iman yang dapat mengalahkan dalil ini? Selepas beliau bawakan dalil yang banyak, ni last ni 2 dalil Quran hadis, dan sebelum tu banyak lagi kita belajar sebelum ni. Dah banyak sangat beliau bawakan hadis. Beliau kata ada perlukan dalil lagi ke? Ada ke dalil yang ada kesamaran lagi ke tentang amalan ini sebahagian daripada iman? Tidak ada kesamaran sepatutnya. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam telah mentafsirkan iman dengan amalan-amalan tanpa menyebut tasdiq, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa amalan-amalan ini tidak berguna sekiranya dalam keadaan kafir. Ini tak perlu beliau sebutkan. Dalam musnad daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam terang-terangan, manakala iman di hati. Mana Islam? Al-Islamu alaniyah. Islam ni benda yang zahir, dan iman adalah yang dalam hati. Lebih baik kalimah dalam musnad daripada Anas radhiyallahu anhu diletakkan bersama perenggan yang di bawah dari segi susunan. Dan buku ini diedit. Ada editor, ada penyemak, cuma berkemungkinan tak perasan. Jadi kalimah dalam musnad daripada Anas radhiyallahu anhu itu diletakkan bersama perenggan di bawah. Maka yang perenggan di atas tadi habis pada kalimah kafir, iaitu bahawa amalan-amalan ini tidak berguna sekiranya dalam keadaan kafir. Artinya siapa nak buat amal soleh ke, orang kafir sembahyang ke, solat yang tak beriman dalam hati,
Dia solat ke, dia puasa ke, confirm orang kata dia tak jadi Islam. Orang kafir pada bulan kita nak masuk bulan Ramadan, nanti ada orang kafir yang sponsor buka puasa. Amalan ni amal soleh atau tidak? Tak. Kita panggil amal kebajikan dalam takrif dunia, tapi bukan amal soleh. Amal soleh ialah melibatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, melibatkan balasan Allah di akhirat, itu pahala. Dan amalan-amal kebajikan orang kafir ini tidak dikira sebagai amal soleh, kecuali bila? Kecuali satu hari nanti kalau mereka masuk Islam. Bila orang yang buat amal kebajikan sepanjang hidupnya kemudian dia masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala akan convert, betul ke convert? Allah akan kira balik. Allah terima amalan-amalan kebajikannya. Allah kerana Islam hanya menghapuskan kejahatan-kejahatan yang lalu, namun kebaikan-kebaikan yang ada mereka bawa sekali. Itu jadi kesilapan bagi sebahagian orang yang non-Muslim tak nak masuk Islam. Dia rasa dah lama dah saya beramal dalam agama ni, saya buat kebajikan banyak dah, masuk Islam habislah. Tak habis. Kebajikan-kebajikan yang dilakukan, mana bantuan kemanusiaan, bukan perkara syirik lah, bukan perkara kufur. Bantuan kemanusiaan, bantuan tenaga, bantuan harta, bantuan akal, fikiran untuk membantu segala perkara yang baik. Orang-orang yang begini, yang non-Muslim, kemudian mereka masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala kejahatannya dan mengekalkan atau mengira amal-amal kebajikannya sebagai amal soleh dia. Dan ini suatu perkara yang besar. Ini nikmat bagi orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan bukan Islam. Dalam satu segi mereka mereka lahir dalam suasana bukan Islam, mereka ambil masa dan mereka perlu berjuang untuk mengenal agama Islam. Perlu berjuang. Namun apabila mereka berjaya, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Kita yang lahir dalam keluarga Muslim, sejak pada awal lagi kita perlu mempertahankan keislaman daripada awal sampai sekarang. Dan berkemungkinan ada orang Islam yang tak mampu mempertahankan, ada yang meninggalkan agama. Jadi di sini keadilan Allah. Allah uji manusia macam-macam. Allah uji orang Islam, lahir dengan Islam, perlu pertahankan Islam, dan oleh kerana dia dah terbiasa duduk kat Islam dan dia tak amalkan Islam, akhirnya dia tidak menghargai agama Islam sebahagian daripada mereka. Begitu. Jadi ujian Allah pelbagai. Ada yang Allah uji dengan pelbagai. Cuma yang orang yang Allah uji dengan lahir dalam keadaan keluarga non-Muslim atau ibu bapa yang non-Muslim, Allah uji mereka dengan ujian yang berat. Namun sekiranya mereka masuk Islam, mereka mengenali Islam, mereka telah mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pasti Allah tu Tuhan yang Maha Adil. Allah Tuhan yang Maha Adil. Okey. Jadi dalam hadis ni kita baca balik. Dalam musnad daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam adalah perkara yang terang, manakala iman ialah yang di dalam hati. Betul atau tidak maknanya? Betul lah, Nabi kata. Maknanya betul. Cuma hadis ini hadis yang dhaif. Zahirnya hadis ini diguna pakai oleh Al-Imam Ibn Abi Izz rahimahullah kerana maknanya disokong oleh hadis Jibril. Hadis dhaif yang beliau jadikan sebagai hujjah dalam maknakan bahawa iman Islam adalah perkara yang zahir, iman adalah perkara dalam hati. Okey, ini perbincangan yang khas. Tadi bab selesai dah. Islam, iman itu merangkumi segala perkara. Sekarang timbul persoalan, ada hadis-hadis Nabi yang Nabi bezakan antara Islam, iman dan ihsan. Termasuk hadis ni, hadis Anas, Nabi kata Islam adalah suatu perkara yang terang-terangan, perkara yang zahir, dan iman adalah sesuatu dalam hati. Di dalam hadis ini terkandung bukti perbezaan antara Islam dengan iman. Ini diperkukuh oleh hadis Nabi SAW dalam hadis soalan-soalan Jibril tentang makna Islam dan iman. Kita tahu Jibril tanya, bila Jibril datang berpakaian putih, kita semua dah saya yakin semua dah belajar. Bila Jibril tanya pada Nabi SAW, akhbirni anil Islam,
beritahukan aku apakah makna Islam. Nabi kata, al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal wa tu'tiyaz zakah wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Jadi Nabi takrifkan dengan rukun Islam yang 5. Sadaqt, dia kata qala sadaqt, benar apa yang kamu kata. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Yang hadir semua sepelik. Dia tanya, dia pula yang bagi jawapan. Dia kata benda ni betul. Kemudian dia tanya soalan kedua, fa akhbirni anil iman. Beritahukan pula aku tentang makna iman. Nabi kata, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nabi berikan takrif dengan takrif iman. Dia kata sadaqt. Kemudian Nabi Jibril tanya lagi tentang ihsan. Mana dia seorang lelaki lah tanya, wa mal ihsan? Nabi kata, an ta'budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi hadis Jibril sama makna dengan hadis tadi, iaitu Islam berkaitan dengan amalan-amalan yang zahir, solat, puasa, zakat sebagainya. Iman berkaitan dengan keimanan dalam hati. Okey. Dalam hadis ini Nabi SAW bersabda ini okey, bila dah sebut 3, Islam, iman dan ihsan, dah sebut ketiga perkara, kemudian cerita tentang hari kiamat atau tanda-tanda kiamat. Di hujung hadis Nabi kata, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Umar rasa siapa? Pelik. Sahabat semua rasa pelik. Antara Sayyidina Umar Khattab. Bila Jibril dah keluar, dah balik, seketika Nabi tanya, tahu tak siapa lelaki yang tanya tu? Umar kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian dia kata, fa innahu Jibril. Sesungguhnya lelaki itu adalah Jibril. Atakum, dia datang kepada kalian, yu'allimukum dinakum, mengajarkan kepada kalian agama kalian. Jadi agama Islam merangkumi tiga perkara. Islam, iman dan ihsan. Islam, iman dan ihsan inilah ad-din. Yu'allimukum dinakum. Jibril ajarkan kepada kalian agama kalian. Agama Islam mengandungi Islam, iman dan ihsan. Din, yang disebut ad-din. Sebetulnya kalimah bila sebut Islam, iman, ihsan, ini adalah maratibuddin, iaitu maratibuddin iaitu ranking ataupun level-level agama seseorang. Itu level dalam ketaatan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada orang taat pada Allah pada level Islam, ada orang taat pada Allah pada level iman, ada orang taat pada Allah pada level ihsan. Ni level ataupun level amal ibadah itu sendiri. Bukan orang. Level ibadah itu sendiri. Kadang-kadang orang yang sama pada hari ini dia beribadah levelnya ihsan. Kemudian pada hari yang lain dia pada level iman, pada hari yang lain level ihsan. Kadang-kadang dalam solat yang sama, 4 rakaat. Rakaat pertama khusyuk sampai ke level ihsan. Kemudian turun pada level iman. Kemudian pada level Islam. Kemudian bagi salam. Jadi ada berlaku ni level ketaatan. Ini level ketaatan. Okey. Jadi apa perbincangannya? Syekh nak janjikan bahawa kalimah din, iman yang kita bincangkan bukan takrif Islam, iman, ihsan dalam hadis ini yang kita bincangkan dalam bab yang sebelum ini. Sebab Syekh akan terangkan kejap lagi. Syekh nak terangkan bahawa seseorang itu bila masuk agama Islam, iaitu dia beriman pada Allah, dia wajib menunaikan tanggungjawab agamanya yang kita rangkumkan dengan 3 perkara: i'tiqad dengan hati, iqrar dengan lisan, amal dengan anggota. Inilah dia agama. Itulah dia perbincangan iman yang kita nak bincangkan. Walaupun kalimat dalam ta'rifan din tadi, iman ada disebutkan salah satu dalam ranking. Tapi kalau berbicara bab ranking, ada ranking Islam, iman dan ihsan. Kalau bab ranking. Tapi kalau cerita bab agama, semua itu adalah agama. Kalau cerita bab seseorang itu masuk Islam, kesemuanya daripada ajaran Islam.
Kalau cerita tentang takrif iman yang menyelamatkan seseorang di hari akhirat, itulah dia agama. Faham? Sebab tu kalimah Islam, iman dan ihsan, kalimah ini kalau disebutkan bersama, artinya dalam satu nas, artinya Allah nak bezakan antara darajat amalan tersebut. Tapi kalau Allah tak sebut, Allah hanya panggil wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan ke atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat terdahulu. Siapa yang diwajibkan? Semualah. Sama ada yang ranking iman ke, ranking Islam ke, ranking ihsan ke, semua sekali diwajibkan. Sebab tu bila kalimah iman disebut berasingan, ia bukan mewakili, ia bererti ad-din. Maknanya agama. Sama juga kita kata peperangan berlaku antara orang Islam dan orang kafir. Ketika di Uhud, Islam tu siapa? Termasuk Nabi SAW. Kalimah Islam ketika disebutkan bersendirian bermakna orang Islam. Mana ajaran Islam secara keseluruhan, mana ad-din, yang pertembungan antara orang yang beragama Islam dan orang yang kafir, beragama kufur. Jadi orang Islam di situ termasuk Nabi SAW. Sudah pasti amal ibadah Nabi bukan ranking Islam. Amal ibadah Nabi ranking ihsan. Malah Nabi lah segala kesempurnaan ada pada Rasulullah SAW, terutama dalam bab ibadah. Jadi di situ menunjukkan bahawa Syekh kata, kalau rujuk kepada hadis Jibril, kita ketahui bahawa agama itu merangkumi tiga perkara. Akan tetapi, baginda mana tadi? Baginda SAW menjadikan agama sebagai Islam, iman dan ihsan. Dengan itu jelaslah bahawa agama kita menghimpunkan tiga perkara. Akan tetapi itu adalah tiga peringkat agama. Mana cerita tentang agama tu mengaku bertiga. Tapi kenapa disebutkan Islam, iman, ihsan secara detail? Itu adalah tiga peringkat agama, maratibuddin, iaitu tiga level level ibadah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi itulah tiga peringkat Islam: Muslim, mukmin dan muhsin. Di sini Syekh meletakkan ranking sini sebagai dengan fa'il, dengan isim fa'il, iaitu orang muslim, seorang mukmin dan seorang muhsin. Mana Islam, iman, ihsan boleh dikategorikan kepada amal, seperti mana sebut tadi, orang yang sama, tiga keadaan. Boleh juga dinisbahkan kepada orangnya. Ada orang yang memang levelnya level Islam, dia buat amal Islam kerana taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi keilmuannya kurang, dia tak berapa faham, dia tak patuh pada Allah, tapi bukan di kalangan orang alim, lewat Islam. Solat sekali, satu saf, dia pun ada di saf pertama bersama dengan yang lain. Ada orang, dia beramal bukan setakat Islam, dia patuh dan taat, pada masa sama hatinya juga dia taat dengan ilmu. Bila dia ustaz sahaja nak solat, dia tahu ni masuk waktu Isyak. Nabi sebutkan waktu Isyak bila, dia confirm. Bila dia nak solat, dia tahu wajib niat. Innamal a'malu binniyat. Ada siapa yang order? Ada yang insya-Allah. Okey. Iklan dia. Insya-Allah. Ketika dia baca Fatihah, dia tahu Nabi yang suruh. Dia semua yang dibuat seolah-olah dia melihat Nabi SAW solat. Macam Nabi kata, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah sebagaimana kalian lihat aku solat. Jadi dia kata takbir, dia ingat hadis Nabi. Ketika dia letak tangan, dia ingat hadis Nabi tentang letak tangan. Takbir kat mana, Nabi letak tangan kat mana. Ketika dia baca Fatihah, dia tahu Nabi kata tidak ada solat bagi saya tak baca Fatihah. Dia pun baca Fatihah. Kemudian ketika dia baca surah, dia ingat Nabi baca surah sekian. Seolah-olah tiap-tiap amalan dia dibuat kerana ikhlas, kerana Allah, dia sembah Allah dan dia mutabaah Nabi SAW. Buat dengan keimanan.
buat dengan ilmu, buat dengan kefahaman. Orang begini duduk dengan soft dengan yang tadi, sama tak? Dalam soft sama. Tak ada beza antara orang Islam dengan orang mukmin dari segi amalan. Kerana orang mukmin juga beramal macam orang Islam. Cuma level ibadah dia bukan sekadar ketaatan pada anggota zahir, tapi dia melibatkan ilmu, melibatkan kefahaman, melibatkan keimanan. Pada masa sama dia sedar amalan dia ketika dia solat, dia sedang berdepan dengan Allah. Hadir pada diri dia. Allah cerita tentang allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tentang takrif orang khusyuk. Hadir dalam pemikiran dia tentang bahawa dua malaikat yang sentiasa mencatatkan amalan dia, katabin. Dia hadir dalam dirinya tentang hari akhirat. Perkara pertama yang akan dihisap adalah solat, dan solat akan dipampang semula, Allah akan nilai balik di hari akhirat. Hadir dalam ketika dia solat bahawa solat yang dilakukan sekarang adalah ketaatannya terhadap perintah Allah yang terkandung dalam Alkitab. Ketika solat dia merasakan dirinya sekarang ni solat dengan pilihan dia, namun Allah yang memberikan kemudahan. Ada iman dengan qada dan qadar. Di situ level dia ketika beramal tak sama dengan level yang pertama. Walaupun kita nampak sama tak sama? Sama. Allah sahaja yang tahu dari segi kedudukannya. Tapi dia sendiri, kalau dia leka, walaupun dia berilmu, belajar, Allahu Akbar, order dah sampai ni. Makanan dah sampai, roti canai ada, saya pun belanja. Kan ni. Jadi, walaupun dia berilmu, tapi ketika itu ketaatan dia taat. Tapi pemikiran dia lagi, dia tetap jatuh ke level orang Ahlul Islam. Selagi taat namanya Islam. Taat dengan penuh penghayatan, iaitu dengan memahaminya, dinamakan sebagai iman. Dan orang yang dah taat kepada Allah dengan anggotanya, kemudian diikuti dengan kefahaman solat sebagaimana sallu kama raaitumuni usalli, macam mana Nabi buat, tiap-tiap kali hadir, sehingga pada satu ketika dia rasakan bahawa betul-betul dia berdepan dengan Allah. Dia tahu, dia bukan lagi dengan ilmu, malah dia merasakan Allah berada di depan dia. Di sini level maqam ihsan. Atau dia rasa bahawa Allah sedang memerhatikan dia. Ini dah level ihsan, level muraqabah. Jelas maknanya? Jadi inilah takrif Islam, iman, ihsan yang dikatakan sebagai maratibuddin. Itu agama seseorang, ketaatan seseorang itu ada tiga level. Kalau kita lukiskan dia bentuk apa? Bulatan yang besar. Mana kita kata kekufuran daerah yang sangat luas. Islam pula daerahnya kita buat yang ni kita pernah buat dulu, kita tulis semula. Saya selalu buat lakaran begini. Islam, iman dan ihsan. Kekufuran banyak. Maksiat, kufur, zina semua tak masuk daerah. Dia tak cerita. Tapi apa yang Nabi ajar, bila kita taat, kita jadi orang Islam. Mana kita beramal dengan amal Islam. Kemudian di kalangan orang yang sama, orang yang taat tadi, ada di kalangan mereka mencapai level iman. Dari kalangan mereka yang telah beriman pada Allah dan dengan beramal dengan Islam, beramal dengan anggota zahir dan penuh kemafahaman, di kalangan mereka lah akan jadi ihsan. Takkan ada orang yang mencapai level ihsan tanpa melalui Islam dan iman. Kerana jadi, artinya orang yang ihsan dia tetap solat sama macam yang lain. Dia orang yang ihsan dia akan faham apa yang ada pada orang beriman. Cuma level dia lebih pada orang lain. Levelnya, makamnya tinggi. Dan ini takrif yang betul. Kalau geng kumpulan hakikat marifat, syariat marifat hakikat, macam mana kita takrifkan? Ini hadis asas yang menjadikan yang mereka syarahkan. Mereka bahagikan manusia kepada 3 level yang terpisah, yang tersendiri. Mereka kata ni level Islam, ni level
iman, ni level ihsan. Yang mana mereka bagi nama baru. Islam mereka kata asy-syariah, ahli syariah. Iman adalah ahli ma'rifah, dan ihsan adalah ahli al-haqiqah. Kita cerita sini, orang ni solat biasa, ni solat faham, ni solat khusyuk seolah Allah depan dia. Bila kita tak adakan khusyuk macam mana? Allah kata wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat, tolong minta tolong Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya perkara ini sangat berat kecuali orang-orang khusyuk. Kemudian Allah ta'rifkan siapa orang khusyuk, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang solat dia yakin dia berdepan dengan Allah dan dia tahu bahawa amalan dia akan ditahu bahawa dia akan bertemu dengan Allah. Itu dia akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang khusyuk. Solat dia sedar tentang hakikat tersebut. Level solat khusyuk. Golongan batiniyah yang cerita tentang ahli syariat ma'rifah hakikah, mereka kata ahli syariat yang ni. Apa yang ni? Orang yang masih lagi solat, puasa, zakat macam Nabi ajar. Yang macam Nabi ajar levelnya ahli syariat. Levelnya kau solat lagi, kau tak apa, kau tak sampai maqam. Kau orang masih solat, masih pergi masjid, masih baca Quran, masih buat amalan Nabi ajar. Inilah dia. Dia kata Nabi Islam sebagai Nabi adalah Nabi level syariat. Semua Nabi dan Rasul-Rasul yang tersebut dalam Quran kan adalah ahli syariat. Disebutkan. Okey, yang kedua, level makrifat siapa? Dia ambil ilmu bukan melalui Nabi. Sini Rasul, ini Rasul. Nabi SAW, levelnya bawah. Ambil ilmu daripada Rasul, namanya ahli syariat. Ambil direct daripada Allah, ilmu laduni, sesuatu tak perlu nak ikut tak. Mereka direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kononnya ni level Khidir, ni level Musa, kononnya. Jadi mereka Khidir, kami ni ahli ma'rifat. Khidir lebih tinggi daripada Musa. Kami pengikut Khidir. Penipu. Okey. Dia kata ni ahli ma'rifat. Ma'rifat apa? Ilmu laduni, direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ilmu laduni? Kalau nampak orang kasyaf, ni tak salat subuh kot. Okey, ni tak mandi wajib ni. Ada yang hadir tak mandi wajib ni. Ataupun, ramai-ramai sini, saya nampak ada yang berkepala keldai hadir di sini. Di kalangan solat tadi ada babi di depan saya. Solat, macam-macam lah dia dakwa. Direct, sama. Jadi, bagi dia, bukan yang kita, siapa yang solat Islam lah. Cuma solat dia faham, jadi iman, sampai khusyuk yang tinggi, Islam. Dia tak. Di kalangan orang solat, boleh jadi keldai. Di kalangan orang yang solat, ada dikatakan sebab kepalanya seperti anjing dan babi dan sebagainya. Sehingga disifatkan ceritanya kononnya, ada Imam Ghazali, iaitu Ahmad. Tengok Imam Ghazali, bila solat kat belakang Ghazali jadi imam, ketika solat, adik dia kata, Al-Ghazali, badat kamu, solat kamu tak sah. Sebab solat kamu penuh dengan darah. Ghazali kata, Ghazaliku bersih. Ingatlah, solat kau penuh dengan darah. Kata Ghazali, malah tadi aku fikir tentang hukum fiqh berkaitan dengan darah haid. Itu kisahnya. Pangkas siap. Kisah. Cuma kita nak ceritakan macam-macam kisah. Siapa yang buat cerita begini? Mereka adalah ahli zindiq, yang memburuk-burukkan ahlul hadis, yang duduk menuntut ilmu dan menuntut dalil. Segala perkara minta dalil daripada Nabi SAW. Betul dikisahkan, mereka tak boleh pancung imam-imam yang besar. Mereka terpaksa kekalkan ketokohan Imam Malik. Tapi kisah-kisah kehebatan Imam Malik disifatkan bahawa satu hari Imam Malik masuk dalam masjid, dia nampak anak muridnya seperti anjing. Jadi siapa yang anjing? Ahlul hadis. Pada masa sama banyak kisah. Orang awam pakai t-shirt lah, orang awam pegang botol lah, orang awam nampak biasa tapi dia adalah waliullah. Nampak siapa yang mulakan? Ni golongan ini mula.
Tapi kita tengok yang penting, yang ikut belakang ni kadang ikut-ikut tak tahu apa cerita. Last sekali wujudlah ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat ni mereka jadikan bahawa kita ni tak tahu perkara ghaib kerana kita terhijab. Bila Allah angkat hijab, kita pun boleh nampak perkara ghaib. Sedangkan la ya'lamul ghaib illallah. Dan dia kata tak ada siapa yang tahu perkara ghaib kecuali Allah. Termasuk qada-qadar. Qada-qadar kita belajar dalam daurah kita, walaupun malaikat yang ditugaskan untuk buat catatan, 4 perkara dicatatkan kepada janin. 4 perkara, ajalnya, rezekinya, amal baiknya, amal buruk yang dicatatkan. Adakah malaikat yang catat qada-qadar Allah ketika itu tahu perkara ghaib? Tak, sebab catatan malaikat masih boleh berubah. Allah tak bagi siapa pun tahu perkara ghaib. Berkemungkinan catatan tersebut boleh berubah kerana catatan yang ada di Lauhul Mahfuz sahaja yang Allah kata takdir yang mubram, takdir yang pasti. Manakala takdir dalam catatan malaikat, mereka hanya laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Catatan pada malam Lailatul Qadar tahunan, mereka catat, Allah takdirkan. Catatan. Namun boleh berubah atau tidak? Boleh berubah sekiranya seseorang itu berdoa kepada Allah, mereka bertaubat kepada Allah, memohon kepada Allah, minta kepada Allah, selagi dia tak berlaku, dia adalah qadar yang mu'allaq. Dah berlaku, dah berlaku, redha. Dah berlaku, redha. Lahir hidung kemek, redha tak? Redha. Tapi kalau doa, ya Allah bagi anakku ni cantik, ya Allah anakku ni, boleh tak? Boleh. Tapi kalau dah apa yang dapat, itu wajib kita redha. Ini nama qadar mu'allaq dan qadar yang musbat ataupun dipanggil sebagai mubram dalam setengah kitab. Okey. Jadi kita katakan bahawa perkara ghaib tak ada siapa yang tahu. Apa yang berlaku di masa depan tak ada siapa yang tahu. Termasuk malaikat yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut. Sebab tu doa kita hanya tertuju kepada Allah. Sekarang ni mereka kata ahli ma'rifat. Ahli hakikat siapa? Ma'rifat ni yang tahu ilmu laduni, yang dapat tahu ni ahli ma'rifat. Ahli hakikat siapa? Orang-orang yang mencapai level fana yang bersatu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, wahdatul wujud. Level wahdatul wujud. Yang wujud ni, yang fana semua. Kalau siapa yang ada ilmu sebenar, dia akan tahu hakikatnya kita adalah Allah, Allah adalah kita. Kita ni hanyalah salah satu daripada jelmaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas makhluknya. Ini Allah, itu Allah sebagainya. Ini sampai level tidak bezakan antara Khaliq dan makhluk, bersatu. Ini level hakikat. Level di mana? Level paling tinggi. Sebab tu orang-orang begini, mereka kalau kita ni semua sekali, kalau mereka bercakap, mereka suka kononnya mereka capai level tersebut, jangan buka. Dia cerita satu benda, mereka boleh bercerita, okey. Padahal dia cerita tu benda jahil. Kita nampak dia bodoh, jahil. Tapi kita, saya biasa dengan mereka. Jangan, ada ahli syariat kat sini. Jangan ada orang yang tak tahu. Jadi jangan buka. Kalau buka pada orang awam, habislah. Mana dia dapat faham? Kononnya mereka faham. Dan biasa yang cakap begini siapa? Yang kita memang tak pernah jumpa kat masjid. Tak faham bahasa Arab, tak boleh baca Quran. Bibirnya berwarna gelap. Ini biasa. Tangannya penuh dengan rantai. Cincin macam-macam azimat sana sini. Inilah golongan ini terpengaruh. Kenapa? Sebab mereka dijanjikan dengan level paling tinggi. Mereka tak solat, level tinggi. Kalau duk ahli syariat tak solat, kena hukum. Boleh kena bunuh. Betul tak? Itu ahli syariat. Sebab tu kita senyap-senyap, jangan beritahu dia tahu. Ahli syariat. Jadi dia kata, tapi kita tak boleh, dunia ni biar ahli syariat yang ramai. Kenapa? Kononnya Allah letakkan hukum syariat untuk jaga keamanan dunia. Itu saja. Hakikatnya hanya orang tertentu sampai. Syaratnya jangan bocorkan, jangan sampaikan. Inilah dia ke apa? Anda sebut Inilah dia kejahilan yang ada pada golongan ini. Minta maaflah. Mereka kalau dengar marahlah.
Kita cakap marah. Dia letakkan Nabi level bawah. Dia suruh kita diam. Letakkan hukum syariat di level yang paling bawah. Jadi dia kata tak boleh, kena gabungkan. Syariat ni diperlukan. Tapi perlukan untuk apa? Bukan hakikat sebenar. Bukan syariat inilah yang agung. Tak. Kerana hanya biarlah orang bodoh dia pergi masjid, orang yang syariat pergi solat. Sebenarnya kan aman dunia. Kan kalau dia tahu Iblis dengan Musa tak beza pun. Kalau dia tahu Fir'aun dengan Musa tak beza, Iblis dengan Adam tak beza, semua benda sama, habislah dunia. Orang bunuh semua sekali. Jadi yang boleh buat hal dia ialah sebab dia level tinggi. Ramai yang mendakwa. Sebab tu dalam nas mereka pun perlu ada dalil-dalil dan sebagainya. Maka mereka mengasaskan ilmu batiniyah, iaitu ayat Quran tidak difahami melalui makna bahasa Arabnya, itu ahli syariat. Ayat Quran difahami melalui rahsia-rahsia yang mereka dapat direct pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu kebatinan. Tu yang jadinya Bismillahirrahmanirrahim. Tak bunyi ada alif yang saya sebut, alif yang tak dan yang tidak tersebut dan sebagainya. Kononnya Bismillahirrahmanirrahim adalah sifat 20. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, mana kita dia orang mana faham, kita faham. Kita jangan buka pada dia. Kita ni tahu Bismillahirrahmanirrahim sebenarnya adalah sifat 20. Allah kenalkan diri padanya. Rahsia demi rahsia. Allah, Muhammad tu sebenarnya apa? Manusia ni adalah semua sekali manusia adalah Nur Muhammad, sebenarnya jelmaan Nur Muhammad. Muhammad tu sebenarnya manusia tu sendiri. Amboi, hakikat insan. Muhammad macam mana dia tulis? Nak ajar tak ajar? Tengoklah apa dia tulis. Kadang-kadang tadi sekadar tahu ilmu kesesatan yang mereka bawa. Jangan pula lepas ni pergi pergi mainkan budak-budak. Orang tak tahu. Jangan pula lepas ni balik pada salah pergi kat. Aku tahu tadi ni. Muhammad dia buat macam mana? Mim jangan buat macam ni. Ha Mim Dal. Apa namanya? Ya? Mike. Okey. Ada apa? Nampak gambar dia? Muhammad tu adalah kita lah Muhammadnya sebenarnya. Yang mana Muhammad adalah manusia. Apa lagi? Banyak lagi lah, banyak. Termasuk minta maaf lah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, termasuk bentuk kemaluan wanita juga dikaitkan dengan Allah. Sumber kehidupan. Tak payah sebutlah. Golongan kufur ni benda yang berada di luar jangkaan logik akal manusia. Tapi apabila kebodohan dijenamakan, kebodohan diletakkan sebagai jenama yang hebat, maka ramailah orang bodoh yang berbangga dengan kebodohannya. Golongan etis kenapa boleh jadi famous, jadi bangga? Etis ni golongan jahil. Mereka terpinga-pinga, tak tahu nak beriman dengan agama apa, tak tahu Allah wujud ke tidak. Mereka golongan yang jahil, golongan bodoh. Tapi golongan bodoh ini menjenamakan dirinya dengan nama tertentu, maka orang-orang yang bodoh seperti mereka akan terpengaruh. Inilah salah satu daripada penjelmaan kebodohan. Penjelmaan pula. Penjenamaan. Betul juga penjenamaan. Ni tak masuk ilmu kalam. Dia bukan ilmu kalam. Ini tak ada kaitan ilmu kalam. Cuma ilmu kalam dia berkaitan, bila berkaitan dengan akidah tertentu, ilmu kalam akan digunakan sebagai alat untuk membenarkan. Sebab tu golongan ini mereka dalam bab amal, mereka adalah Jabariyah. Jadi mereka akan gunakan hujah-hujah golongan Jabariyah. Golongan ini mereka bukan ahlul kalam. Perlu anda tegaskan, golongan batiniyah bukan ahlul kalam. Ahlul kalam gunakan logik dan lupakan hati. Mereka gunakan hati, lupakan otak, lupakan logik. Cuma ketika berhujah, tak pakai otak. Mereka ketika berhujah, golongan yang asalnya tak guna otak langsung ni,
Yang kononnya otak, kalau ikut otak nampak orang-orang lah, mana boleh jadi babi, mana boleh jadi kepala ni. Kalau ikut pada logik, mana ada siapa nampak ni otak. Mereka tutup akal mereka. Namun ketika berhujjah dengan akidah, tak perlu, bila mereka tak beramal, contoh mereka solat, solat mereka mencapai level khusyuk. Khusyuk cara mereka lah, tak perlu ikut cara Nabi solat macam ni tadi. Macam mana sebut solat dengan anggota, mereka kata terdedah dengan solat yang seperti yang kita nampak, rukun fi'li yang kita buat tersebut. Solat dengan amal fi'liyah, perbuatan-perbuatan terbuka kepada riak. Solat yang terdedah kepada riak. Solat yang disertai dengan bacaan-bacaan, terutama solat jahar, terdedah kepada sum'ah. Sebab orang solat, orang nampak kan tak ikhlas, jadinya kalau dia baca sedap orang dengar, jadi tak ikhlas. Solat tinggal solat yang ketundukkan dengan hati. Solat yang ada dalam hati yang tunduk pada Allah, kata mereka, hati yang ikhlas pada Allah, sebab tak ada siapa tahu dalam hati. Jadi mereka nak sampai level ikhlas dan khusyuk tersebut, level sendiri. Sebab tu mereka solat tanpa melalui proses Islam ataupun iman, tak cukup, hati bersih. Solat dalam hati, solat dengan niat dan sebagainya. Ketika mereka berhujah, mereka ini tak gunakan akal, bukan ilmu kalam sebagainya. Tapi ketika berhujah, mereka akan cari ilmu kalam sebagai pendinding. Sebab mereka tak, sebab kita kalau ada dalil Quran tak jumpa. Tapi mereka terpaksa amalkan, tak masuk dalam ini, hakikatnya Islam, iman ada kat sini. Mereka keluarkanlah hujah-hujah Murji'ah, hujah ini, mereka menggunakan ilmu kalam. Jelas? Ketika mempertahankan apa yang mereka bawa. Betul, kalau nak kata Batiniyah ni adalah ahlul kalam, dari segi secara ini, mana mereka adalah golongan yang tidak ada kalam pada mereka, tak ada otak. Mereka memang membuang, ajaran mereka mengajak supaya buang logik. Yang penting hati yang suci, hati yang bersih. Ilmu kalam ajak kepada logik. Logik ialah hakikat, mengetahui segala perkara termasuk sifat Allah. Semua benda boleh tahu. Otak hakikat ni pada asalnya golongan sufistaiyin yang ada di zaman Yunan. Tapi akhirnya mereka kata akal ni tahu semua benda, boleh mencapai hakikat segala perkara. Ni dua golongan yang jauh, yang tak mungkin bersatu ikut logik. Tapi bila dua-dua yang pegang ni, dua-dua jahil, dia akan bersatu. Yang geng ni tak kenal yang sana tak kenal yang sini, kita sama-samalah duduk sama-sama. Last sekali campur habis. Campur. Kalau ikut pada asasnya lain. Jadi geng ni pun belajar ilmu kalam, yang geng ilmu kalam pun boleh datang iktiraf geng-geng Batiniyah. Itu campur habis zaman sekarang. Tak ikut pada sejarahnya, mereka golongan yang berbeza. Jelas? Jadi zaman sekarang ni macam mana? Zaman sekarang semua zaman rojak. Dan sekarang tak ada yang betul-betul ahli kalam betul. Yang mengaku ahli kalam pergi tanya balik tentang benda basic tentang ilmu kalam pun tak faham. Yang kononnya sufi pergi tanya balik tentang kaedah-kaedah sufi yang jelas. Tak ada sufi pun tak ada bagi takrifan apa sebenarnya. Sebab zaman sekarang zaman rojak. Kita sebagai ahli sunnah wal jamaah jangan rojak. Keturunan agama kita, keabsahan agama kita dan pegangan segala amalan kita adalah dalil Al-Quran, sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah lah yang semua yang terkandung Islam, iman, ihsan, semuanya daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada muslim atau mukmin atau muhsin, mereka ini adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa yang lebih tinggi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu golongan ini mereka dah rendah-rendahkan Nabi. Pada satu tempat nampak mereka agungkan Nabi sebab mereka bawa konsep Nur Muhammad. Mereka lah paling banyak sekali yang golongan antara golongan yang paling semangat merayakan perayaan-perayaan kata Rasulullah. Kenapa? Sebab mereka menggunakan istilah Nur Muhammad. Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Satu perkara yang perlu kita tahu, bila mereka sebut Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad.
Akidah Nur Muhammad bukan Nabi Muhammad. Betul, Nur Muhammad wujud sejak sebelum alam ini diciptakan. Jadi orang sufi yang beginilah, yang begini. Bukan manakala sufi kita yang biasa yang diajar di sekolah, kebiasaan di sekolah-sekolah secara rasmi, mereka tak ajar ini. Mereka sufi, ilmu tasawuf kita tentang tazkiyatun nafs, kebanyakannya yang diajarkan di masjid-masjid bukan ini. Kebanyakannya ada yang cuba masukkan. Yang diajarkan di pejabat-pejabat agama sama ada negeri mana-mana sekalipun, yang diajarkan adalah kesufian dalam bab penyucian jiwa. Penyucian jiwa, cerita tentang ikhlas, cerita tentang sabar, cerita tentang ni, nama sama tapi isi lain. Cuma masalah yang terjadi, ramai di kalangan yang ajar bab kesufian ni, mereka mengiktiraf kewujudan ada di kalangan manusia yang mencapai level sana. Masalah lah. Dengan mereka mengiktiraf dan mengatakan ya, dan kita kat sini saya belajar, mereka telah membuka jambatan atau dah bagi satu tangga, satu kredit kepada golongan itu hidup dan subur. Jelas? Lebih-lebih lagi, berkongsi kat mana? Golongan yang sana tak ada dalil langsung. Golongan yang begini, mereka leka dengan dalil, mereka cerita tentang ikhlas, cerita tentang sabar, cerita tentang hati sebagainya. Namun mereka leka dengan dalil, mereka buat amalan yang Nabi tak ajar. Mereka nak sucikan jiwa, cantik, solat cantik, namun oleh kerana mereka tidak pedulikan dengan dalil, akhirnya amalan mereka pun bercampur aduk. Bila bercampur aduk, bila dinilai dengan dalil akan bermasalah. Jadi mereka terpaksa pertahankan amalan mereka dengan membolehkan beramal dengan hadis yang begini begitu, membolehkan beramal dengan amalan khusus dengan dalil yang umum. Allah suruh zikir Allah pada umum, tiba-tiba dicipta macam-macam zikir. Boleh sebab dalilnya Allah suruh berzikir. Allah suruh berzikir, tapi Allah ajar cara berzikir melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita solat, tapi bukan solat suka hati macam geng ni, solat macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita zakat, tapi dengan cara diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita haji, tapi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh kita bertawasul dengan Asmaul Husna, tapi dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan cara-caranya. Kalau doa masalah macam mana nak gunakan, Nabi ajarkan secara umum, secara keseluruhan. Jadi kalau nak beramal, kononnya direct beramal sembah Allah tidak melalui Rasulullah, ini satu masalah yang besar. Satu masalah yang besar. Tak lari tajuk kita. Okey, yang penting kita tahu Islam, iman, ihsan. Jadi Islam, iman, ihsan adalah level, dan level ini tidak bererti orang itu berbeza, orang yang sama. Tiap-tiap orang muhsin pasti dia adalah orang yang mukmin dan orang muslim. Dari segi level, tiap-tiap orang yang mukmin pasti dia muslim. Tiap-tiap orang muslim pasti dia manusia lah. Dan nak sebenarnya tak istilah lagi, itulah levelnya. Jadi yang tak masuk daerah mana? Itulah lautan kesesatan yang luas. Luar daripada daerah ataupun dalam lingkungan Islam, semuanya kesesatan. Jadi orang Islam, ada orang Islam yang kadang-kadang terkeluar. Kadang-kadang orang Islam tapi buat benda yang haram. Benda haram bukan daripada Islam. Sebab tu usul orang Islam ni, dia tetap kukuh sebagai orang Islam. Dia buat benda haram, dia kekal Islam dia, selagi dia tak membatalkan usul dia. Ada orang Islam yang berzina. Zina tu bukan Islam. Zina bukan iman. Benda kita tidak beriman seorang mukmin ketika dia berzina. Sebab ketika dia berzina dan ketika dia mencuri, ketika dia buat perkara maksiat, sebab itu bukan cabang daripada Islam, itu bukan furuk daripada Islam, itu adalah kekufuran, cabang daripada kekufuran. Namun dia ni orang Islam, terpengaruh dan juga terbuat, maka dia kekal Islam, tapi Islam yang tidak berperangai, tidak hidup dengan cara Islam. Jadi ketika dia buat perkara lain tu, dia bukan orang yang beriman. Artinya apa? Masa tu dilupa tentang iman dia. Tapi unsur iman yang asal masih ada. Dia masih kekal sebagai orang Islam, tapi orang Islam yang fasik. Islam yang fasik. Sebab tu istilah fasiqin ini merujuk kepada orang Islam yang asal Islam, ucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersedia untuk beramal dengan Islam, tapi dia keluar. Dia keluar dari segi amalannya, dari segi praktikalnya, dia tidak patuh terhadap ajaran Islam. Okey, kita habiskan sikit bawah.
Sedangkan yang dimaksud dengan iman ialah yang disebut di samping Islam secara umum. Jadi kalau sebut iman, iman ni amalan hati, masuk tak Islam? Masuk. Mana boleh iman keluarkan Islam? Tu kata Syekh, hatta dengan hadis yang menyebutkan Islam, iman, ihsan juga tak ada jadi hujah orang kata amalan tak masuk. Sebab bukan amalan terpisah, bukan iman terpisah dari Islam. Iman, bila sebut iman, dia merangkumi semua agama. Itu kalau sebut sendirian. Kalau sebut secara bersama, tetap orang beriman ialah orang yang beramal. Maksudnya dia level orang beriman mesti ada level Islam. Jadi nak bagaimana lagi? Islam disebut secara tersendiri merangkumi semua level. Iman tersebut sendiri merangkumi semua. Bila disebut bersama, tetap orang beriman, iman dan dinamakan sebagai iman tetap mengandungi amal. Amal itu sebahagian daripada iman. Kerana orang beriman takkan beriman terpisah daripada amalan Islam. Jelas? Itu kata Syekh. Sebagaimana yang dimaksudkan dengan ihsan ialah yang disebut bersama-sama iman dan Islam. Mana orang ihsan mesti dia ada iman dan Islam. Bukannya ihsan yang disebut tanpa disertai oleh iman. Syekh dah terangkan bab ni. Bab orang yang mengaku dia sampai level ihsan tapi dia bukan ahli syariat, Syekh dah tolak habis-habisan pada jilid pertama. Kita dah belajar dulu. Syekh ceritakan bahawa mereka golongan yang paling jahil tentang agama. Nanti jahil begitulah. Beliau dah tolak golongan ni golongan siapa? Ahli hakikat makrifat ni. Pada jilid pertama. Ini adalah perkara mustahil. Tak mungkin orang dapat mencapai level ihsan tanpa melalui level iman dan Islam. Okey, ini bab apa? Bab ketaatan. Dalam ayat yang lain Allah cerita tentang ahli syurga. Tentang orang-orang yang diwariskan kitab pada mereka di kalangan umat ini yang layak masuk syurga ada tiga kumpulan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ayat ni kita syarahkan untuk kita habis insya-Allah. Thumma awrasna al-kitaba allazina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Setelah cerita tentang Allah turunkan kitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membenarkan kitab-kitab terdahulu, kitab yang Nabi bawa ialah Quran Karim, bawa hidayah, Allah kata kitab ni dia warisi. Kemudian kami wariskan kitab ini kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Siapa mereka? Faminhum, dari kalangan mereka zalimun li nafsihi, orang-orang yang menzalimi diri mereka. Ni orang pertama. Juga dari kalangan ahli syurga, saya akan syarahkan. Wa minhum muqtasidun, dan sebahagian mereka levelnya ialah golongan yang pertengahan, muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, dan dari kalangan mereka ialah orang yang ke depan melakukan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga level manusia. Yang masuk syurga ni ada tiga level. Pertama, zalimul li nafsihi. Yang kedua, muqtasid. Yang ketiga, sabiqum bil khairat. Kita buka tentang tiga perkara ni, macam-macam tafsiran ulama, macam-macam. Ada yang takrifkan dengan Islam, iman dan ihsan. Dari kalangan Islam, iman dan ihsan. Ada yang takrifkan bahawa golongan zalimun li nafsihi, mana golongan yang zalimun li nafsihi ialah orang yang ada kebaikan, ada keburukan. Keburukan lebih banyak. Jadi dia berdepan dengan azab Allah, kemudian dia masuk ke syurga. Ahli syurga juga. Zalimun li nafsihi. Golongan muqtasid. Muqtasid baik dan buruk lebih kurang. Lebih cukup-cukup makan. Lebih cukup-cukup makan. Mungkin dengan syafaat, mungkin dengan bantuan sebagainya, dan mungkin dengan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Muqtasid. Masuk syurga dengan cukup-cukup makan. Tak melalui neraka lah. Masuk syurga cukup makan. Ada golongan yang sejak berawal lagi sabiqum bil khairat, ke depan melakukan kebaikan. Tengok je amalan dia, bila timbang saja tahu confirm dia ada syurga. Sabiqum bil khairat biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga golongan yang masuk syurga. Satu golongan masuk syurga tanpa susah, syurga tanpa hisab. Golongan yang masuk syurga bila walaupun dihisab tapi bila timbang saja kebaikannya mengatasi kejahatannya. Ada golongan yang takut, bimbang, tengah-tengah, tapi natijahnya dia masuk syurga. Ada golongan yang kejahatan lebih banyak tapi iman dia ada, kebaikannya ada, cuma jahat lebih banyak, terpaksa melalui
azab Allah sekiranya Allah tak ampunkan. Ini golongan zalimun li nafsihi. Ini tafsiran yang paling mudah untuk faham. Bukan satu-satunya, tapi tafsiran yang paling mudah untuk faham bab makna zalimun li nafsihi, muqtasidun dan sabiqun bil khairat. Ada juga yang tafsirkan tafsiran yang lain. Mana yang orang yang beriman dengan iman kamalul iman, ada yang kamal ada yang kamalul iman, ada yang kamal mustahab dan kamalul wajib. Ini kena ambil asal lagi, tu anak kata ambil yang senang dulu, mudah faham. Ada orang yang imannya level kamal sempurna. Ada orang yang kamal wajib. Kamal wajib, bab wajib tak tinggal. Bab haram tak buat. Tapi banyak sunat dia tak buat. Banyak yang makruh dibuat. Mana ada juga makruh dibuat. Ni level kedua. Level ketiga, level yang paling tinggi tak buat pula. Memang dia tak ada fikir buat jahat dah. Sentiasa berlomba buat kebaikan. Dia menangis pun bukan sebab buat dosa, tak. Menangis pun sebab apa? Tak dapat nak lawan dengan orang lain lebih hebat daripada dia. Itu berlaku ada sahabat-sahabat Nabi SAW. Menangis sebab orang kaya ada harta untuk dinafkahkan fisabilillah. Menangis sebab fulan mendahului dia dalam amal ibadat. Mereka tak ada menangis sebab dosa dah. Mereka menangis kerana ada orang lain yang mendahului mereka. Kalau buat dosa sudah pasti mereka bertaubat. Manusia takkan lari. Tapi sifat mereka, kehidupan harian mereka tidak bergelumang dengan dosa. Mereka bergelumang dengan kaedah dalam aktiviti berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi yang kalah akan menangis, akan rasa diri mereka kurang. Ni golongan sabiqun bil khairat. Ada golongan benda wajib. Dia tak dosa tak buat, benda wajib semua dibuat. Ni yang wajib. Ada yang golongan yang zalimun li nafsihi. Pagi buat dosa, petang masuk masjid semula, astagfirullah. Pergi lagi keluar, ada dosa lagi, buat lagi. Ni golongan yang level yang bawah. Mereka juga dari kalangan ahli syurga, namun berdepan dengan ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak lepas, kan, maksudnya kalau kat sini, kalau amalnya buruknya banyak, dia, kalau Allah ampunkan, dia berdepan dengan azab Allah sebelum dimasukkan ke syurga. Kalau ikut tarifan yang ni, orang yang masuk syurga direct pun, tapi ada dosa, mereka juga termasuk zalimul nafsihi. Sebab mereka tengok kepada part tak tinggalkan, tak buat dosa langsung. Tapi dari segi praktikalnya, golongan tak buat dosa langsung susah. Sebab tu mereka kaitkan dengan taubat. Artinya ada orang yang jumpa dengan Allah masih ada dosa kecil. Ada jumpa Allah ada dosa besar. Ada yang jumpa Allah tak ada dosa. Dia bertaubat pada dosa-dosanya. Maksudnya dikaitkan dengan taubat. Bila level tadi dikaitkan dengan taubat, sempat bertaubat, jadi takrifan ini takrif yang antara takrif yang sempurna, dan takrifan ini yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah takrifkan dengan takrif Islam, iman dan ihsan sebagainya. Macam-macam takrifan. Yang penting kita tahu bahawa di syurga itu, orang Islam yang masuk syurga itu ada tiga level. InsyaAllah kita sambung balik dalam pertemuan akan datang, insyaAllah, tentang muqtasid, sabiqun bil khairat, dan juga zalimun li nafsihi, insyaAllah. Kita akan syarahkan ayat seterusnya insyaAllah untuk pertemuan akan datang. Berapa kan sini? 21 kan? 21. Ada soalan? InsyaAllah. Okey, tak ada, insyaAllah. Ada soalan di komen. Anda lupa, ada banyak komen-komen yang ada soalan kadang-kadang. Bila saya tanya dengan kenapa bila saya share dengan kawan-kawan mereka tak dapat buka. Itu soalan pada untuk admin. Faham semua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anda pernah tengok komen pada tak tahu bila yang kita cerita tentang manhaj ahli sunnah ketika mengambil dalil dan berbeza dengan ahli bid'ah. Ahli sunnah mereka berhati-hati dalam beramal. Mereka takkan beramal dengan sesuatu kecuali mereka telah pastikan kesahihannya, dan mereka istiqamah dari perkara tersebut. Ahli bid'ah ketika mereka beramal, mereka tak syaratkan dalil. Mereka boleh buat apa sahaja amalan tanpa ada dalil. Begitu juga bab ibadat, mereka boleh ambil daripada akal, ambil daripada mana, tanpa dalil. Kemudian setelah mereka amalkan begitu lama, ketika diminta dalil, baru mereka cari dalil. Jadi waktu amal ibadat,
sabit tanpa perlu dalil. Boleh buat amal bid'ah hasanah, ada istilah kata memang bolehlah sebab macam-macam perkara yang disebutkan. Jadi mereka membenarkan. Namun ketika nak pertahankan amalan tersebut, mereka akan cuba cari dalil sedaya upaya. Maka dibawakan dalil yang umum untuk amalan yang khusus. Kadang-kadang diambil dalil yang dhaif sebagai hujah. Kadang-kadang hadis palsu pun dibawa sekali. Masa itulah mereka paling agungkan dalil. Bila cerita begini, ada komen ke ada yang komen, nak ngajar-ngajarlah, jangan kata orang salah. Ada yang macam-macam nak komen. Ada yang kata sedap mulut dia cakap sana sini. Kata-kata, bila nak cerita itu, bukan kita nak bergaduh. Kalau anda ada hujah, bawakan, bincangkan. InsyaAllah, kalau komen yang bernilai, komen walaupun kritikan bernilai di bawah komen, anda kadang buka, anda akan bincang balik. Cuma kalau komen begini, terutama yang keluar maki-maki sebagainya, kita tak layan lah. Tapi kalau komen yang bernilai, contohnya keluarkan fakta, bukti, ulama lain begini, kita akan bincangkan semula. Dalam keadaan satu not, ada di kalangan mereka yang beramal dalam perkara bid'ah, bukan dari kalangan orang ahli bid'ah. Mereka orang-orang saleh yang ingin mengamalkan kebaikan, namun kerana Allah mereka tidak menuntut ilmu dan tak jumpa kat situ, Allah tak bukakan ilmu pada mereka, tidak pengetahuan, jadi mereka tersalah beramal dengan amalan-amalan tidak ada dalil. Mereka ni orang-orang saleh yang tersalah. Boleh? Jangan pula bila orang buat salah ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang memang usul dia nak lauk dia kata tak payah Nabi. Macam ni bid'ah ni. Ni ahli bid'ah. Nabi tak payah hajar pun kita boleh ni. Tak payah solat, tak payah ni. Ini ahli bid'ah. Usul memang salah. Ada di kalangan orang saleh memang agungkan Allah, agungkan Rasulullah, nak taat kepada Allah, nak Rasul, nak beramal dengan kebaikan. Namun kerana mereka tak jumpa sumber, cuba cari kebenaran, tanya pada ustaz kata amalkan ni, dia salah. Mereka orang-orang awam atau orang-orang saleh di kalangan awam yang tersalah. Sebab tu jangan kategorikan mereka sebagai ahlul bid'ah, walaupun mereka buat bid'ah, amalan mereka bid'ah tetap, tapi orangnya kita perlu tengok, bezakan usul daripada mana. Sama juga kalau ada di kalangan tokoh-tokoh sunnah kita yang salah, mereka pegang Al-Quran sunnah dan juga berjuang dengan sunnah sebagainya, ada setengah keadaan, setengah ketika mereka tersalah, kita tidak mudah untuk mengeluarkan mereka daripada sunnah kepada bid'ah. Begitu juga ahli bid'ah yang memang usulnya bid'ah, segala perkara buat, kemudian sama dengan kita setengah masalah, tak mudah-mudah kita jadikan mereka sebagai ahli sunnah. Jelas? Kerana usulnya daripada ahli bid'ah, dia ada semua benda, tapi setengah daripada isu, setengah daripada tempat, setengah daripada keadaan, dia sama. Sebab tu kalau kita kata, kalau kita tak jaga kaedah ni, Qadariyah pun boleh jadi sunnah. Sebab Qadariyah sama dengan kita bab ketika mengisbatkan hukum. Jabariyah pula sama dengan sunnah ketika mengisbatkan qada dan qadar. Betul tak? Sebab tu kaedah ini perlu diketahui. Usul dari mana? Bukan dengan isu. Sebab tu Anas sebut, kita menuntut ilmu dengan ilmu. Tahu usul-usul ilmu, bukan dengan isu. Kalau isu ni, kadang-kadang kumpul yang duduk bawah laut boleh naik ke atas. Betul? Kadang-kadang yang terbang boleh turun, boleh terbang balik. Kadang-kadang yang duduk boleh berdiri boleh duduk. Mana keadaan berubah-ubah isu ni. Faham maksudnya? Tapi kita tahu, kita menuntut ilmu dengan usul, bukan dengan isu. Isu ni tak habis. Kejap ustaz ni betul, kejap ustaz ni salah, kejap ustaz. Dalam keadaan isu mesti kita tahu siapa betul, siapa salah. Ikut yang betul, tegur yang salah. Ikut yang betul, tegur yang salah. Namun jangan berpecah. Jangan kita, kecuali kalau memang dia dah ubah usul dia jadi ahli kepada ahli bid'ah dan sebagainya. Sama yang orang Islam. Orang Islam buat salah macam sekalipun dia orang Islam. Orang kafir buat baik macam sekalipun dia tetap kafir. Selagi dia tak ubah usul dia, selagi dia tak murtad, dia akan jadi kafir. Selagi tak masuk Islam, dia tak akan jadi orang Islam, sebab dia usulnya daripada Islam. Jelas? Okey, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.